Maknanya kau memang betul tak sembahyang. Ngamuk marah. Kau ajar kau, aku dah ajar kau dari kecil, dah besar kau tak sembahyang, kau kecewakan aku, kau kecewakan mak kau. Marah. Aku nak balik sekarang juga. Dramatik. Never mind, biar ada impactnya. Ha? Aku tak apalah pak, besoklah pak, rindah malam-malam. Aku tak peduli, sekarang juga aku nak balik. Dia nak hantar, tak peduli, aku tak mau, aku ambil taksi pun boleh. Biar begitu. Ya. Dia nak kasih duit, tak mau. Kan marah-marah, dah pak, bawa mi goreng aja. Ayolah, mari kita makan. Mi goreng aja dah kena sogok. No. Kena marah. Ini kita kena sebut je, kena marah, tak sembahyang. Ini kalau anak kita tak sembahyang. Kalau kau tak sembahyang sendiri, kau fahamlah macam mana tu maksudnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam sesi kuliah subuh kita. Kita baca Ratib Haddad, kita baca kitab Risalah Mu'awanah Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita dapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara Allah Taala senantiasa. Ingat tuan-tuan sekalian, kita sedang menuju kematian kita. Any moment now kita boleh mati. Muda-muda sihat-sihat pun boleh mati. Ini kan pula kita yang dah umur-umur, dah banyak sakit. Bila-bila masa saja boleh diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Allah. Kita tahu kita akan mati. Kita tahu kita akan masuk kubur. Kita tahu kita perlu buat siap-siap, tetapi kita masih belum nak siap-siap. Allahumma ya Allah, bantu kami ya Allah. Biar kami taufik hidayah ya Allah. Biar kami dapat bersiap sedia untuk bertemu denganmu ya Allah. Biar kami kemaskinikan amalan kami ya Allah. Biar kami cuci segala dosa-dosa kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah daripada detik ini sampai detik hari kami mati. Agar kami taat padamu ya Allah. Agar kami terpelihara daripada maksiat ya Allah. Agar kami bertakwa kepadamu ya Allah. Agar kami dapat bersihkan segala catatan amalan kami dengan rahmatmu ya Allah. Bantu kami ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, apabila sampai ajal maut kami nanti, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dengan kau redha pada kami dan ampunkan dosa-dosa kami ya Karim. Kami mohon padamu ya Allah. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Kaulah Tuhan sebenarnya, tiada Tuhan melainkanmu. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali-Mu ya Rabb. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh-Mu ya Allah. Segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar belaka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Kami mohon supaya akidah kami jangan lari, jangan goyang, jangan gelincir, jangan tercabut, na'udzubillah ya Allah, walau sedikit sekalipun ya Allah. Biar kami terus menyembah kepadamu ya Allah. Biarlah kami terus menjadi hamba yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada su'ul khatimah ya Allah. Kami berlindung daripada-Mu ya Allah daripada azab siksa kubur ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada sengsara di alam di padang mahsyar kelak ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada murka-Mu pada hisab kelak ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah supaya apabila di mizan kami nanti ya Allah sejahtera timbangan kami ya Allah. Ya Allah, kami takut nak semberang siratul mustaqim ya Allah. Selamatkanlah tapak kaki kami ketika menyeberang siratul mustaqim itu ya Allah. Jangan kami gelincir jatuh dalam api neraka ya Allah. Selamatkanlah kami, jauhkan kami daripada api neraka ya Karim. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu ya Karim, dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau halang kebaikan dari sisi-Mu ya Allah lantaran keburukan dan kejelekan daripada sisi kami ya Allah. Tetapkan iman kami ya Karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 100. Perihal menjaga waktu sembahyang ya. Jagalah salat rawatib. Baik. Belajar ilmu ni penting ya. It's not an optional ya. You suka belajar, you belajar. You tak suka belajar, you tak belajar. Tak boleh. Belajar ilmu tu penting. Mesti kena belajar. Bagaimana Imam Haddad sebut dalam kitab ini peringkat awal-awal kemarin, ditukilkan firman Allah Ta'ala, jangan jadi orang-orang lalal. Wala takun minal ghafilin.
jangan jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Dan firman Allah Ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau taat, jangan kau campur gaul orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Orang-orang yang lalai itu siapa? Macam mana orang-orang yang lalai? Duduk kaki bawah. Orang yang lalai itu macam mana? Orang yang lalai, orang tak baca Quran hari-hari, itu namanya orang lalai. Dia tak baca message daripada Allah Ta'ala, dia tak baca teks daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak baca instruction daripada Allah Ta'ala daily. Sedangkan kalau dia baca Al-Quran, dia dapat macam-macam input daripada Allah Ta'ala. Jiwanya dinasihatkan, silapnya ditegurkan, ya, permasalahannya dihuraikan oleh Allah Ta'ala. Orang tak baca Al-Quran, dia tak ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada adab dengan Allah Ta'ala, tak ada akhlak dengan Allah Ta'ala. Lalai, orang tak baca Quran, lalai, ya, terjumlah orang lalai yang Allah Ta'ala tak kasih kita join sama mereka. Allah. Orang yang lalai lagi siapa? Orang tak pernah ingat mati, tak pernah prepare untuk mati, buat maksiat semau-maunya, cari kemewahan semau-maunya, tak ingat mati. Yang ketiga, orang lalai apa? Orang yang tak belajar ilmu, tak mendampingi orang-orang saleh, tak mendampingi orang-orang alim ulama, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama sejati, ulama-ulama yang bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Haddad mengatakan, kalau tempat kita tak ada ulama, umpamanya lah kita tinggal dekat Czechoslovakia, umpamanya tak tahu ada ulama ke tidak di situ, ya, ataupun kita tinggal dekat Shanghai, tak tahu ada ulama ke tidak di situ. Kalau ada ulama pun kita tak faham bahasanya umpamanya, ya. Tapi kalau ada ulama kau tak faham bahasanya pun kau kena damping juga, tahu ada keberkahannya. Tatap wajahnya saja dah dapat keberkahan, ya. Kemudian kalau betul-betul negeri kita tidak ada ulama, awak tinggal kat tengah-tengah Pulau Hawaii, umpamanya Pulau Hawaii ada ulama tidak, saya tak tahu, saya tak pernah pergi Pulau Hawaii, ya. Tengah-tengah Pulau Hawaii betul, kau tengok sana orang joget, kau tengok sini orang minum, umpamanya lah, tak ada ulama umpamanya dampingi kitab mereka, kata Imam Haddad. Apalagi kalau tempat kita masih ada ulama, masih ada yang buka kitab, tak boleh tidak, kita kena dampingi. Bagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau sampai negeri China. Mafhumnya kalau sampai ke negeri China pun is no excuse for you not learning. Sampai ke negeri China pun kau kena belajar. What more kalau depan mata ada kuliah. What more kalau hanya just drive few minutes dah boleh sampai dapat kuliah. Sampai ke negeri China pun kau kena pergi, ya. Begitu. Tak boleh tinggal dengan tuntut ilmu. Kita tinggal pada tuntut ilmu aja, syaitan masuk. Syaitan masuk. Diwaswaskannya hati kita. Nak buat baik pun kita tak tahu boleh ke tak boleh, betul ke tak boleh. Nanti mula nak datang kuliah, mula ragu, 1001 macam ragu. Betul ke tidak? Boleh ke tidak? Dah lah aku bimbang lah. Bimbang, konon bimbang. Syaitan isi hati dia konon dengan tak pergi kuliah tu bagus. Kenapa? Mengelakkan daripada bimbang. Sebab sekarang kan macam-macam ajaran kan? Macam ajaran. Jadi to be safe, to play safe, baiklah tak hadir. Tak hadir kuliah dibilang safe. Kena tipu dengan syaitan. Memang tak nak hadir kuliah kena hati-hati. Kena cari guru yang betul, pelajaran yang betul, pahaman yang betul. Itu memang tak salah. Tetapi jangan sampai kau tak hadir kuliah. Kena cari, hati-hati, kena hati-hati. Tapi untuk engkau hadir kuliah. Bukan untuk lepas tu cari 15 tahun tak jumpa yang betul, tak dapat hadir semua. Maka dengan design itu kau tak hadir kuliah. Bimbanglah. Makin bimbang makin tak belajar. Makin takut makin tak belajar. Itu kena tipu syaitan tu. Kalau nak tengok kita punya bimbang nak cari kuliah tu genuine, betul ke tidak, kerana cermat ataupun kerana tipu, kau tengok kesudahannya. Kalau kerana kau cermat, kau tak sembarang anybody kau belajar, tak sembarang kuliah kau ikuti, kemudian kau betul-betul cari, kau tanya alim-alim ulama, boleh tak kuliah fulan, boleh tak kitab ini, kitab itu, kemudian ujungnya kau dapat guru yang elok, kau dapat kuliah yang bagus dan kau pegang, itu bermakna kau punya bimbang tu namanya hati-hati. Tetapi kalau kau punya bimbang sampai sekarang kau belum belajar, tu namanya apa? Suka hati. Ikut suka hati kau nak belajar, tak belajar, itu namanya kau dah kena tipu. Kau sangka kau hati-hati, tetapi itu bukan hati-hati, ya. Itu namanya sudah kena tipu dengan syaitan. Kena tipu. Konon, saya tak mau sekarang macam-macam pahaman sekarang gini. Aku tak nak belajar lah. Tak nak belajar. Allah, itu namanya bukan hati-hati. Itu namanya tak betul lah habis cakap, ya. Sambung. Perihal menjaga waktu sembahyang, ya. Kadang orang sembahyang jaga waktu sembahyang, ya. Some people tak sembahyang berpuluh tahun tu. Ingat, ya. Once orang azan saja Allahu Akbar, kata Sayyidina Abu Bakar, ya.
Maka kalau Sayyidina Abu Bakar cakap begini semua, dia dengar daripada Rasulullah lah. Ya, cuma dia tak bilang Nabi kabarkan aku. Itu dah jadi hadis ya. Daripada mulut Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bila orang azan saja, unggun api dinyalakan atas kepala kita. Dan unggun api itu tidak akan padam kecuali kita Allahu Akbar, padam dia. That's why kalau kita sembahyang awal waktu, dia masih fresh. Kalau sembahyang dari awal waktu dah panas ni. Lepas itu makin lihat, makin malas nak sembahyangnya. Apatah lagi kau sembahyang dah habis waktu. Apatah lagi kalau kau sembahyang bertumpuk-tumpuk berwaktu-waktu, kau tak sembahyang unggun demi unggun, berapa besar. Begitu putus nyawa kau nampak apinya menyala-nyala atas kepalamu. Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Yang ada orang tak sembahyang anggap enteng, anggap ringan tau. Ada orang anggap macam tak bersalah tak sembahyang ya, itu satu perkara besar. Ada orang ya, setengah-setengah kawan kita lah ya. Dulu jenis mat havoc lah ya, kita bilang ya. Mat havoc. Kalau Singapura tak tahu sini gelarannya apa. Singapura orang sebut the earpiece. Kerja dekat apa bandar, pakai baju curut dalam, long sleeve, baju curut dalam tu tak inah, maksudnya baju curut pinggang. Kita kalau baju curut pinggang, pakai baju curut pinggang, necktie sangkut dekat tengkuk. Allah. Kemudian dia dah kerja dekat kerja dia dekat dengan masjid, member-member dia sembahyang masjid, sembahyang semua itu, dia pun dah mula ikut-ikut. Baguslah kita tengok budak ni ikut sembahyang, budak baru tengok. Nanti lama-lama kalau dah rapat dengan kita, nanti dia cerita, Ustaz, saya dulu tak sembahyang tau, tapi sekarang alhamdulillah one day at least 3 waktu saya buat juga. Satu hari 3 waktu pun pada dia dah cukup bagus tau. Satu hari 3 waktu pada dia dah cukup bagus. Dulu 3 tahun tak 1 waktu. Dulu 3 tahun tak 1 waktu. Ni hari sekarang 1 hari 3 waktu dah cukup bagus lah pada dia. Cukup bagus ya. Tangan lepas. Kita kalau duduk kuliah, tangan jangan ini nama tasbih. Ini tasbih ya, makruh, menyeprai Nasrani dalam gereja. Dalam gereja dia gitu, dia tafakur dia begitu. Dan ini tasbih menghalang. Ini majlis ilmu rahmat, berkat, doa kabul, malaikat mendoakan kita semua. Siapa tasbih dia tak dapat. Oh sayangnya dia. So ulama-ulama kalau nampak orang tasbih, they and then kena bilang lepas tangan saudara, lepas tangan. Jadi kalau tidak semua kawan dapat pahala, kita seorang tak dapat pahala. Sebab itu kena tegur they and then ya. Baik. Apa tadi kita bilang? Sekarang saya sembahyang paling-paling tidak 3 waktu pun dapat juga. Pahala dia dah bagus. Kau nak bilang bagus ya, jangan kau bilang bagus, kau sokong dia. Kau bilang begitu, kau pasti kau kena puji Allah Taala. Alhamdulillah, jadikan 5 lah. Yang 1 hari kan 5 waktu. Baik. Nanti yang ada orang pula bilang kita, Ustaz, sekarang saya sibuk macam mana pun saya 5 waktu tak tinggal. Baguslah. Sibuk macam mana pun tetap balik malam pukul 10 semua saya buat sekali. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Pukul 10 sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sekaligus. Pak dia dah cukup bagus lah. Saya leceh macam mana pun saya qada juga Ustaz, saya tak tinggal. Oh, dia ingatkan dah bagus lah. Cannot. Satu hari mesti 5 waktu. 5 dalam waktu. 5 dalam waktu. Dan sayugianya 5 di awal waktu. Sayugianya 5 awal pekerjaan dalam waktu. Bagaimana baginda ditanya, amal apa, kerjaan apa paling bagus ya Rasulullah? Nabi mengatakan sembahyang pada waktunya. Jadi kalau sembahyang waktunya Allahu Akbar, kau ada urusan. Urusan dapur, urusan ikan kembung, urusan pejabat, urusan file, urusan klien, urusan klinik, urusan kedai, urusan customer, urusan Allah number 1, itulah paling bagus. Urusan Allah first priority, urusan Allah Ta'ala first job. Jadi sembahyang kena 5 waktu, 5 dalam waktu, 5 awal waktu, 5 awal pekerjaan dalam waktu. Itu sebaiknya usahakan jangan sampai tak begitu ya. Sembahyang zuhur pukul 3.30, Allah, no good ya. Lain waktu-waktu sembahyang tu lain ya. Dia punya semua martabat-martabatnya tu lain ya. Jadi kita sembahyang jaga waktu kita, jangan sampai gitu. That's why kita train anak kita daripada umur 7 sampai 10, pastikan by the age 8-9 years old dia dah tahu sembahyang sendiri. 7 tahun baru dia masih latih. Tiap waktu sembahyang kita monitor macam mana bacanya, abang mau dengar, macam mana bacanya, mana dengar. Umur 8-9 tahun kita sengaja biarkan dia sendiri. Kita biarkan dia sendiri. Kau dah sembahyang? Belum. Apa pasal belum?
Jadi kita dah mula sergap. Besok same waktu, biarkan dia main-main. Aku tengok dia sembahyang ke tidak. Tengok dia ambil istihadah, dia sembahyang. Okey, alhamdulillah, anak aku tahu ya. Kita cek sama dia begitu ya. Saya teringat dulu arwah mak kita cerita ya. Atuk kita train anak-anak dia masa kecil. Jam kalau nak beli air batu kepal ke apa dulu, dia punya nak duit jajan berapa. Kalau sekarang agaknya kalau minta bapak nak beli barang-barang kat kedai apa-apa semua, agak-agak berapa sekarang? RM1 lah agaknya pun. RM1 dapat barang apa-apa tak kat kedai? Tak dapat tak dapat banyak ya. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu 10 sen. Mak minta 10 sen mak. Zaman mak kita dulu minta 1 sen. 1 sen mesti boleh dapat barang. Setengah sen mesti boleh dapat barang. Setengah sen. Pak minta sen pak. Sebabnya minta sen. Mesti dia punya tanya apa? Kau dah sembahyang? First tanya sembahyang. Tak minta apa pun mesti tanya dah sembahyang. Kadang-kadang mak ulah kadang bohong. Budak-budak dah. Kalau cakap dah tu maknanya apa? Maknanya belum lah. Kalau sembahyang, dah pak. Nah tu betul dia. Dah sembahyang? Dah. Orang tua boleh detect. Pembohong. Kau belum sembahyang. Takutlah begitu Allah. Dia punya jawab. Kau jawab dah ke? Kau jawab belum ke? Kalau belum dia tahu kau jawab belum. Maknanya itu belum. Dia cuma nak tengok kau punya cara jawab. Bohong kau sembahyang. Tak dapat duit, tak dapat apa, kena pukul mungkin dah. Kalau dah sembahyang apa? Dah sembahyang? Dah pak, dah. Betul? Betul. Baru kasih 1 sen. My mother said, aku tak boleh tengok the rationale behind this. Kenapa aku nak beli batu kepal ke, aku nak beli gula-gula, mesti sembahyang. Kan tak ada kena mengenalkan sembahyang kan, sembahyang ada pakai telkong, sembahyang sejadah semua kan. Ini aku nak gitu, paling tidak, kau dah baik pada batuk, ada kena mengenal jugalah. Kau nak air batu, kau dah baik pada batuk, dah sembuh sama-sama, okey jugalah kan. Okey juga. Mbak nak beli gula-gula, kau dah makan nasi, dah makan baru gula-gula, tak apa juga, ada hubung kait kan. Mesti sembahyang, whatever mesti sembahyang, apa kena mengena. Dah tua baru dia tahu dia punya pentingnya sembahyang. You cannot do anything. Anything you do not acceptable kecuali kau sembahyang. Betul tak? Awal mula dihisap sembahyang. Baik tu orang tu dulu. Awal mula. My mother bilang, aku tak tahu kenapa bapak dulu ya. Sampai dah tua-tua baru di appreciate some of her friends ya. Mak kita dah meninggal lama lah. Mak kalau ada umur dah 93 ya. Dulu dia kalau dia meninggal umur 75. Masa dia umur dia dah 60 plus, dia bilang tu some of the my friends dah umur gitu tak tahu sembahyang. Bila bapak kita dulu tak paksa, tak suruh. Sedih dah tu baru awak boleh tunjukkan kita sembahyang, awak tunjukkan begitu. Allah, dah umur 50 60 baru timbul kesedaran. Allah, dalam hati mak, nasib baik bapak aku garang dulu. Nasib baik bapak aku kalau tanya apa pun, minta apa mesti kau dah sembahyang. Belum sembahyang kau minta apa pun tak dapat, bahkan dapat apa? Dapat apa? Dapat penangan kalau tak sembahyang. Tak sembahyang. Mesti first thing dia tanya sembahyang. Menjadi syarat kabul segala apa-apa sembahyang. Kalau tak sembahyang, jangan haraplah kau minta apa boleh dapat. Baik. Dengan anak-anak kita kena strict tentang buat sembahyang. Habib Abdullah Jufri sebut ya. Dalam kitab Imam Haddad ada sebut ya. Nasihat agama dan iman. Kalau our wife tak sembahyang, family kita tak sembahyang, kau ngamuk, kau marah. Kau punya marah lebih daripada kalau dia buat apa-apa kesalahan. Kalau wife kita tak sembahyang, kita dapat detect dia tak sembahyang, kau ngamuk, kau marah, mesti wajib tau. Itu Allah punya hukum. Bini kau tak sembahyang, kau buat bodoh aja, tak tahu gurau-gurau dengan dia, pergi tengok wayang apa semua, tak sembahyang punya orang kau nak buat begitu, no such thing. Ngamuk, kau lebih marah lebih kalau dia tak masak, kau lebih marah. Hatta kalau dia keluar rumah tak sampai izin pun kau tak marah. Dia tak sembahyang, kau paling kemuncak marah kau kalau dia tak sembahyang. Have to check ya. Orang-orang suami-suami yang baru-baru ya, yang baru-baru kahwin isteri ya. Walau kau kahwin anak qadi, walau kau kahwin anak mufti sekalipun, bapak dia qadi, bapak dia mufti, tapi anak dia tu belum pasti ya, kena check. If you dah kahwin dengan dia 2-3 bulan, belum sekali kau serempak dia pakai telkong, belum sekali kau call dia, halo, macam mana dah masak? Kali kau call dia tak jawab ke apa? Tengah apa tadi? Oh tengah sembahyang bang. Tak pernah sekali kau terserempak dia pakai telkong ke apa gitu. Kau kena hati-hati. Sebab orang tak sembahyang tahan dia licik tau. You have to test. Ini sebelum you go to the next subject ya. You have to do something. You have to do something. Ini kalau bini kita tak sembahyang. Kalau kita yang tak sembahyang, jangan lagi tak senonoh. Itu menempuh api neraka tu namanya ya. Jangan berani tinggalkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Check our wife. Kau pasang hidi macis.
Kat mana? Bukan nak maciskan dia. Kau pasang kat telkong dia. Telkong dia sangkut aja tahu buat sampel. Dia tahu laki dia sembahyang kan. Telkong. Kalau kita kat rumah dia sembahyang, tapi kau sangkut lidi macis kat lipatan telkong dia. Balik kau tengok lidi macis tu jatuh ke tidak. Kalau lidi macis still attached there, bermakna telkong tu bergerak ke tidak? Tak bergerak. Nak test lagi pun boleh. Dalam kereta kau dah test, kau dah bikin jarum dengan benang putih. Dah masukkan, jangan depan-depan dia kau masukkan, bang nak jet apa tu bang, jangan. Kan kereta kau dah standby, jarum dengan benang putih dah masukkan. Balik rumah, tengah dia kat toilet ke tengah apa, buka telkong dia kat bahagian muka dia ni. You have to do ya. Kalau you tak nampak, you ada curiga bini you ada curiga isteri you dengan orang lain ada, you pasang endak tak? You pasang apa spy tak? Ini isteri you derhaka pada Allah Ta'ala, you have to do something. You have to check, you have to ensure that dia tidak derhaka pada Allah Ta'ala. Kat muka telkong dia ni kan, you pasang jarum benang. Lepas saja gitu, sangkut balik telkong dia. Okey abang pergi kerja, take care, okey. Masak sedap-sedap ya. Okey bang. Bagus. Balik, first thing kau tengok, ada lidi tu tidak. Lidi masih ada, di bawah hati kau. Tengok telkong, benang masih attach. Sembayang tak tu namanya? Sembayang. Mari sini Jah. Kalau Jah lah nama dia. Mari sini Jah. Ada apa bang? Awak tak sembayang ni? Apa bang? Ni saya tengok, saya tak pernah nampak awak sembayang. Saya tanya awak ada sembayang. Awak tak sembayang ya? Mengaruk marah ya. Saya tak suka awak begini. Awak paling kemuncak awak punya marah sekali. Bukan dia belanjakan duit boros, itu semua kena marah juga. Dia keluar rumah tanpa izin pun kena tegur juga. Tapi paling maksimum kesalahan paling besar kalau dia tak sembahyang. Marah betul-betul. Saya tak suka begini. Saya tak suka. Saya akan monitor awak begini. Nyari, dah lah bang, okay, mari kita makan. Awak dah sembahyang. Sekarang juga awak sembahyang zuhur awak. Qada hari ni punya. Berapa lama awak sudah tinggalkan sembahyang? Dah begitu. Tak ada awak tak qada, saya tak mau duduk dengan awak. At least hari tu punya kasih dia beres qada. Semua. Mari makan. Saya tak mau makan dengan awak. Biar ada kesan efeknya. Saya tak mau makan. Tahan kita beli roti ke kita pun nak makan masakan ni tak ada. Bang dah masak ni. Saya tak kisah. Tak boleh saya termakan awak punya masakan pasal awak tak sembahyang. Show your anger. Kena berlakon drama sikit. Kena marah gitu. Ya ke? Tak sembahyang? Nanti besok sembahyang jangan tak sembahyang. Ayo bang makan. Okey sedap awak masak. Boleh disogok dengan asam pedas. Tak boleh ya. Tak boleh. Kita orang tua pun begitu. Kita pergi rumah anak kita, kita orang Batu Pahat. Datang anak kita duduk KL, Shah Alam, tengok kau perhati, kau observe. 2-3 hari kan nampak. Bapak tengok kau tak sembahyang ya. Kadang sibuk lah Pak. Jadi maknanya kau memang betul tak sembahyang. Ngamuk marah. Kau ajar kau. Aku dah ajar kau dari kecil. Dah besar kau tak sembahyang. Kau kecewakan aku. Kau kecewakan mak kau. Marah. Aku nak balik sekarang juga. Dramatik. Never mind. Biar ada impactnya. Aku tak apalah Pak. Besoklah Pak. Dah malam-malam. Aku tak peduli. Sekarang juga aku nak balik. Dia nak hantar. Tak peduli. Aku tak mau. Aku ambil taksi. Pun boleh. Biar begitu. Dia nak kasih duit. Tak mau. Kan marah-marah. Dah lah Pak. Bawa mi goreng aja. Ayolah mari kita makan. Mi goreng aja dah kena sogok. No. Kena marah. Ini kita kena sebut ya. Kena marah. Tak sembahyang. Ini kalau anak kita tak sembahyang. Kalau kau tak sembahyang sendiri, kau fahamlah macam mana tu maksudnya ya. Baik. Kena marah ya. Tak mau. Dia kasih duit pun tak mau. Besok kau kacau dia every time dekat office dia. Kau dah sembahyang. Dia kata, kau dah sembahyang. Lepas ni kau dah mantap. Agak-agak dia dah gitu. Balik pergi rumah dia lagi 2 weeks later. Monitor lagi tengok. Ni sekarang kau nampak maghrib aja dia ambil songkok. Dan sejadah dia nampak. Wah bapak model monitor. Dah selamat semua. Baru cakap bapak tak suka kau gitu. Kau bahaya. Kau dosa besar kau tak sembahyang. Tak boleh tidak ya. Sembahyang kena cek anak kita dari kecil sampai dah besar panjang. Habib Abdullah bilang lempang. Dah besar panjang pun anak kita. Budak dia pada kita. Kau tak sembahyang. Kurang ajar kau lempang. Pasal apa? Patutnya pancung. Betul tak? Patutnya pancung kalau orang tak sembahyang. Lempang. Tak boleh. Dah besar tak besar. Besar panjang tak besar panjang. Kalau tak sembahyang kau siap. Yang siapa ada yang ponting-ponting sembahyang. Siapa yang ponting-ponting sembahyang dari zaman dulu. Saja-saja simbang-simbang dengan kawan tak sembahyang. Masa sembahyang pergi dekat college dulu. Dekat Australia ke dekat England ke belajar ke tak sembahyang. Qada every waktu. Qada. Oi kaum ibu.
Qada every waktu. You have to kira. Nanti dalam bab ini orang tanya, Ustaz, macam tak sah taubat kalau tak qada. Syarat-syarat taubat ialah qada segala amalan yang telah kita tinggalkan, ya. Jangan kau berpegang pendapat yang tak payah qada, sebenarnya tak ada qada. Tuhan tanya engkau macam mana. Orang lain semua satu hari satu malam ada 5 waktu, engkau tak ada 5 waktu. Yang ada orang tanya, Ustaz, Ustaz bilang sembahyang boleh tak qada Ustaz ni? Boleh. Itulah yang ada bilang kena qada, kenapa? Yang ada pula bilang tak payah, tak kena qada. Memang tak kena dengan syarat. Awak gila tak? Tak gila kena qada lah. Saya kan awak gila. Kalau gila boleh tak kena qada. Betul ya. Gila ke? Nak bilang koma, dia tak koma lah. Dia dah boleh cakap tu maknanya dia tak koma kan. Awak gila tak? Tak gila. Tak gila kena qada lah. Saya kan awak gila. Kalau gila boleh tak qada. Begitu ya. Bahasakan dia sikit begitu ya. Kena qada. Nanti kadang-kadang ada orang tanya, mesti tampil, Ustaz, macam mana nak kira Ustaz? Akak dah tua sekarang, dah berapa puluh tahun. Akak umur berapa? 63. Oh, 63 belum tua, kan 6003. 6003 susah, kena buka buku sejarah semua. 63. Ingat akil balik umur berapa? Ini kita suka ulang-ulang perkara ini ya. Perkara sembahyang very important ya. Akak umur berapa? 63. Akak akil balik umur berapa? Tak ingatlah Ustaz. Saya kira 9 tahun. Belum. Ingat pula. Apa agak-agak rasanya sekolah form berapa? Darjah berapa? Darjah 5 rasanya. Umur 10 tahun. Catat. Ketika itu akak punya sembahyang macam mana? Tengok latar belakang keluarga kan. Akak sembahyang, bapak garang. Sampai bila akak mula cedera? Umur akak 16 tahun. Dia masih sibuk sekolah, sukan, apa semua begitu. Berapa waktu tinggal setiap hari? Setiap hari? Tak setiap hari lah. Seminggu ada juga 2-3 waktu tinggal. Okey, kita kira zuhur dulu. Dalam satu minggu berapa zuhur tinggal agaknya? Semua? Tidak ada buat. Tinggal 5? Tidak, banyak sangat. Tinggal 1? Mungkin lebih. 3? Tidak, 2 lah. Zuhur tinggal 2. Asar? Tinggal 3. Every week. For how long? For how long itu berlangsung semua? Selama 2 tahun. Okay. Kira, selama 2 tahun kau punya zuhur kurang sekian setiap minggu. Kau multiply lah, 1 minggu kurang 2, 1 bulan kurang 8. Berapa tahun? Kau kira, ganda. Setakat ini zuhur akak sekian waktu, asar akak sekian waktu. Maghrib clear, isyak clear, subuh clear. After 2 tahun what happen? After 2 tahun akak punya sembahyang 0. Why? Akak belajar dekat England. Semua orang putih. Akak tak sembahyang. Senang kira. 1 hari 5 waktu. Untuk berapa tahun? 4 tahun. Akak berhutang zuhur 5 waktu kali berapa minggu, kali berapa bulan, kali berapa tahun. Ini kakak punya zuhur. Asar. So, total berapa? Saya dulu kalau bikin, saya pakai apa tahu? Pakai Excel boleh kira-kira kan, boleh bikin formula semua. Saya ada formula yang jadi tinggal kin, tak tahu total, tidak tengok total dia naik. Semua begitu. Sampai bila akak stop? Kemudian akak balik Malaysia. Akak kerja dekat KL. Kawan-kawan sembahyang zuhur aja akak sembahyang dengan kawan-kawan lain tak sembahyang. Sampai berapa lama? Sampai akak jumpa abang tu Bilal masjid umpamanya. Dialah imamku umpamanya. Sejak jumpa dia terus sembahyang. Bagus. Kan boleh kira namanya. 1 waktu saja kita tinggalkan cukup untuk kita menggelapu tak tentu arah dalam kubur. Pak Imam habis baca talqin saja. Sabbatakallahu bil qawli sabit. Dia habis talqin saja, diangkat kaki, malaikat 7 langkah datangkan. Sementara 7 langkah tu dia kira 1 step, 2 step, dia tak tentu arah dalam kubur pasal satu sembahyang. Menjelma mungkar nakir, selak tanah dengan siung dia, atau menjelma dengan siung depan mata Allah bercula-cula. 1 waktu sembahyang. Baik engkau qada, ya. Boleh tak qada kalau apa tadi kita bilang? Gila. Kalau tak qada, kalau gila, baik itu ya. Baik qada. Penat Ustaz, dan jangan sembahyang sunat ya. Kau tak sembahyang sunat tak berdosa. Kalau kau masih ada qada, jangan sembahyang sunat. Sembahyang fardu tu wajib, soal kubur. Kalau kau tak sembahyang sunat, tak ada soal kubur. Macam mana besar pahala sekalipun witir ke, tarawih ke,
Kalau kau masih ada qada, buat qada'mu. Habis saya tak boleh sembahyang tarawih ustaz, tak ada sembahyang duha. Sembahyang qada tu wajib lah. Wajib. Macam mana kau nak sembahyang sunat sedang kau masih ada fardu? Waktu duha, aku tak bilang kau jangan sembahyang waktu duha. Cuma kau jangan sembahyang duha. Waktu duha orang usalli sunat duha, engkau usalli fardhu zuhri qadaan. Orang sembahyang tarawih, orang usalli sunat tarawih, engkau usalli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Satu malam tarawih boleh dapat 12 subuh tau. Tarawih kan 10. 2 10 kan. 10 sama witir, satu malam kau boleh dapat 12 subuh tau. Kau qada. 12 subuh. Satu Ramadan kali 30, 360 subuh tau. If you attend sembahyang tarawih, you substitute dengan you punya qada. Dalam satu bulan you boleh cover 360 subuh. Kan banyak tu. Satu tahun punya subuh boleh clear. Imam sembahyang. Kau salli pada subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Kau nak kunut pun boleh, tak nak kunut pun tak apalah. Kunut yang ringkaslah. Allahumma fili wa rafu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala wasallam alhamdulillah amin. Kat belakanglah kau sembahyang kau punya qada subuh kan boleh. Imam saya kau dengar betul-betul. Kalau punya imam ni pun usalli fardhu subhi qada juga. Imam ni pun dulu tinggalkan juga. Rupanya 2 kali 5. Tak kisahlah. Pokoknya qada wajib qada ya. Macam mana how we don't mention tetap akan dalam catatanmu dan kau akan disoal. It's best that kau payah sikit-sikit. Tapi penatlah ustaz, never mind. Pada kau kena bakar dalam kubur, ingat penat melaksanakan ibadat, payah laksanakan ibadat lebih ringan daripada payah kena siksa. Maka jangan ya. Dan apabila sampai khabar ini yang orang feel uneasy tau. Alamak ustaz ni dia congkil pula aku punya cerita-cerita silam. How we congkil ke, kita tak congkil ke, dah masuk dalam catatan awak. Dah masuk dalam catatan awak ya. Dan apabila sampai khabar ni padamu, anda kena bersyukur. Bermakna Allah hendak awak punya rekod clear seclear-clearnya. Not only you think it's clear, but actually it's not clear yet. Ya. Bermakna it's a reminder from Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tak biarkan anda sangka anda dah clear tetapi anda belum clear. Allah berikan peringatan. Apabila sampai ini peringatan pada anda kena bersyukur. Anda kena bersyukur. Baik. Perihal menjaga waktu sembahyang, jagalah salat rawatib. Ibadat paling afdal ialah sembahyang. Maka ibadat sunat paling afdal ialah sembahyang sunat. Rawatib ini yang before and after salat ya. Before and after salat. Dan akan dibuat ini untuk menampung kalau fardu kita kurang. Diambil pahala daripada sunat untuk tampung kekurangan sembahyang fardu kita ya. Kalau kita sembahyang qabliyah itu membuat kecewa syaitan. Kalau boleh tak nak kita sembahyang qabliyah pun dia buat, takkan dia tak sembahyang zuhur, syaitan kecewa. Kalau kita sembahyang qabliyah kita membuat syaitan kecewa. Kalau kita buat sembahyang ba'diyah dia lagi kecewa. Begitu ya. Jangan tinggal qabliyah ba'diyah. Jangan tinggal qabliyah ba'diyah. Berapa rakaatnya? Kalau yang muakkad 10, yang tak muakkad 12 ya. Buat yang muakkad dan tak muakkad sekalipun. Yang tak muakkad pun penting dan important juga ya. Baik. Wahai saudaraku, hendaklah anda menjaga sunnah rawatib, iaitu sunnah qabliyah dan ba'diyah, yang telah ditunjuk oleh syarak supaya mengerjakannya sebelum salat-salat fardu dan sesudahnya. Ingat, jangan sampai anda mencuaikan salah satu daripadanya atau melalaikannya. Mana yang tertinggal daripadanya dengan sebab keuzuran yang benar, maka hendaklah anda mengqada'kannya. Betul ya. Mengqada'kannya, qabliyah, ba'diyah, tertinggal qada'kannya. Why Imam Haddad tak sebutkan rakaat-rakaatnya di sini? Sebab macam-macam khilaf ulama. Kalau bagi ulama fiqah, itulah kita bilang yang muakkad 10, yang tak muakkad 12. Bagi ulama tasawuf, different. Bagi ulama fiqah, mengatakan yang muakkad 10, yang tak muakkad 12 ya. Yang muakkad 10 tu apa? Saya kalau minum kopi pagi gini ya, saya tengok di Tarim ya. Kadang lepas subuh kita tak dah sembahyang dengan Nabi Umar, kita balik, kita tak duduk kat masjid, kadang badan tak sihat kan balik. Especially kalau musim sejuk, sana kan sejuk. Di kat dalam rumah kita ada musalla sendiri. Gelap, lampu, saya duduk, pasang tempat bara kecil, kopi kecil saya bikin, taruh. Dengan sejuk, selubung, kita wirid lah baca apa kita punya baca semua. Duduk, alah sedapnya suasananya.
dengan kopi, aroma kopi, dengan aroma tempat bara, ya. Cuaca sejuk, gelap gelita. Sampai terang, sampai terang benderang. Itu suasana yang saya paling suka. Dalam syair saya bilang, menikmati hening suasana pagi. Itulah suasana pagi yang saya suka di Tarim. Sama ada kau duduk dengan kuliah, kau tatap wajah Habib Omar, kau feel so seronok. Ataupun kalau duduk sendiri kat rumah pun seronok. Selubung dengan syal, duduk pegang tasbih kita, ada kopi, ada tempat bara. Itulah kenikmatan kita. Itulah kenikmatan kita. Try that kind of kenikmatan, ya. Baik, kita sebutkan sembahyang rawatib. Ulama fiqah mengatakan 10 yang muakkad, 12 yang tak muakkad. 10 yang muakkad, 2 before subuh, 2 before zuhur, 2 after zuhur, 2 after maghrib, 2 after isya. Berapa sama sekali? 10 rakaat. 2 before subuh, 2 before zuhur, 2 after zuhur, 2 after maghrib, 2 after isya. Plus another one tak muakkad. Tak muakkad tapi penting juga, nah. Plus another 2 more before zuhur, another 2 more after zuhur, 4 before asar, 2 before maghrib, 2 before isya. Baik, ya. Dalam ini semua muakkad dan tak muakkad, yang paling top sekali ialah qabliyah subuh. Qabliyah subuh higher kategori, its own, kategori dia sendiri. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh lebih afdal daripada dunia dan isinya. Jangan kau tak buat qabliyah subuh, ya. Daripada afdal pada dunia dan isinya. Qabliyah subuh 2 rakaat lebih afdal pada dunia dan isinya. Baik, qabliyah subuh paling afdal. Paling ringan qabliyah maghrib. Dari tidak muakkad dan waktu. Ringan pelaksanaannya dan ringan tuntutannya. Sebab itu kalau qabliyah maghrib, sayugianya ulama buat after maghrib. But qabliyah can be done after fardu, ya. Taruhlah sembahyang zuhur, orang dah bang, saya malas, saya duduk tak sembahyang sunat. Sembahyang fardu aku ikut. Sembahyang ba'diyah aku buat. Dah pukul 4 petang. Aku belum buat qabliyah tadi. Sekarang buat qabliyah, boleh. Adaan, kerana masih dalam waktu zuhur. Masih adaan, ya. Afdalnya dia before fardu, tapi boleh dibuat lepas fardu, ya. Dibuat lepas fardu, ya, baik. Jadi apa? Paling sembahyang maghrib, qabliyah maghrib paling ringan tuntutannya dan paling ringan pelaksanaannya. Kalau kita nak bikin qabliyah maghrib before fardu maghrib, you have to make sure you have to do it very simple, ringkas. Tak boleh macam zuhur, tunggu orang datang dah penuh baru. Tak boleh, ni maghrib. Kalau Imam Syafi'i, kalau Jadid mengatakan yang maghrib 3 rakaat plus 2 rakaat dah habis. Siapa sembahyang after that dah kena qadaan. Sebab itu dulu semua kalau sembahyang lepas maghrib bang terus qamat. Sekarang ikut style Mekah konon dia, sebab tak tahu fiqah orang sekarang, kurang cermat, ya. Bukan orang dulu tak buat qabliyah, dia buat qabliyah after dia ba'diyah. Pasal apa dia nak rebut the fardu first. Kerana maghrib too short dia punya waktu, ya. Too short dia punya waktu. Begitu, ya. Paling ringan ialah qabliyah maghrib. Baik. Kemudian itu kita bilang tadi, yang muakkad 10, yang tak muakkad 12. Kalau ikut ulama tasawuf, muakkad lagi bila? Zuhur, ini asar 4 rakaat muakkad. Kerana hadis Nabi, siapa sembahyang qabliyah asar 4 rakaat dirahmati Allah. So if you want to masuk dalam doa Nabi dirahmati Allah, every day bikin qabliyah asar 4 rakaat. Dia masuk orang dalam doa Nabi. Mana lagi muakkad? Ditambahkan lagi for ulama tasawuf, ba'da isya 4 rakaat. Ba'da isya 4 rakaat. Kita dah buat ba'da isya 2 rakaat, buat another 2 rakaat. If you buat ba'da isya 4 rakaat, pahalanya seperti you mendirikannya pada malam Lailatul Qadar. 1 waktu kali 1000. 1 rakaat kali 1000. Jadi you bikin 4 rakaat ba'da isya, pahalanya macam you buat sembahyang 4000 rakaat. If you buat 2 sahaja, you dapat 2. If you buat 4, you dapat 4000. Dia tak ada ambil buat 2 dapat 2000. Tak ada. Buat 2. Buat 4, 4000. Begitu, ya. Buat 4, 4000. Itu ba'da isya. Kalau ulama tasawuf mengatakan ba'da isya 4 rakaat. 4 rakaat. Begitu. Dan segala sembahyang-sembahyang
Yang 2 rakaat, yang 4 rakaat ini boleh dibuat 2 ataupun 4 sekaligus. Kalau nak buat 4 sekaligus, tak ada tahiyat awal. Dan 4 rakaat baca surah untuk membezakan dia dengan sembahyang fardu. Ya, untuk membezakan dia sembahyang fardu. Begitu ya. Jadi jangan tinggal sembahyang sunat ini ya, untuk menampung segala sembahyang fardu kita. Nanti anda menyesal yaumil akhir, nanti tak nampak pahala apa sembahyang kita menyesal. Jadi qabliyah ba'diyah ni boleh buat dia. Boleh kalau tertinggal diqada ya. Kalau kita travel nak bikin jamak takdim macam mana? Jamak takdim, jamak takhir. Baik. Sembahyang kita nak bikin jamak takdim. Kita nak pergi, nak balik, berhenti di Seremban. Maka kita sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah asar 4 rakaat. Kemudian fardu zuhur 2 rakaat, fardu asar 2 rakaat, lepas tu ba'da zuhur 4 rakaat. Begitu dikombainkan. Maghrib isyak pun begitu. Kau buat qabliyah maghrib 2 rakaat. Kalau takdim kau buat fardu maghrib dulu. Kau buat fardu maghrib, kemudian kau buat fardu isyak 3, 2, lepas tu kau buat qabliyah maghrib. Kau buat qabliyah isyak. Buat ba'diyah maghrib, buat ba'diyah isyak, buat witir, semua after that. Begitu ya. Dia punya aturnya. Dan segala sembahyang sunat boleh buat dalam kenderaan. Dengan syarat kenderaan bergerak, kenderaan berhenti tak. Masa kau masuk kenderaan kau sembahyang tak boleh lah. Kenderaan bergerak. Dan dia punya safar tak semestinya safar long distance yang jamak kasar punya. Dari sini kau nak pergi kedai 7-Eleven saja, drive, asal kau drive saja, motor ke apa, boleh sembahyang. Short sekalipun boleh. Begitu enjin dah start, dia bergerak saja, kau sembahyang. Kalau sembahyang sunat dalam kereta, dalam kenderaan, atas motosikal pun boleh, ya. Itu dikiaskan pada naik unta lah. Dulu naik unta. Kiblat, ahla tujuh mutu itu adalah kiblat. Belok ke, masuk ke, apa semua. Asal jangan kau sembahyang menghadap selain pada kiblat. Seperti orang naik kereta api ke apa yang duduk belakangkan tu kan. Yang duduk ngadap-ngadap yang belakangkan kiblat tu tak boleh. Apa belakangkan direction. Follow direction. Kiblat, direction, ganti kiblat. Ataupun kalau dalam kereta kita boleh ngadap kiblat, kita ngadap kiblat. Dimaafkan banyak pergerakan yang necessary. Masuk gear, kaki tekan pedal, semuanya. Semua tu dimaafkan. Kalau naik kuda, dimaafkan. Pacu, tendang kuda, semua tu tarik kekang, semua tu dimaafkan. Kemudian kiblat tadi kita dah bilang, pergerakan begitu. Sujud safest lowest yang boleh. Kalau kau sedang memandu. Kalau tak memandu, yang sebelah as low as you can. Rokok separuh. Ya. Rokok separuh. Buat walau dalam kereta sekalipun. Dalam kereta itu paling senang. Kita kalau nak pergi, kita nak pergi sembahyang dalam kereta. Qabliyah zuhur 4, qabliyah asar 4. Berarti ada tinggal zuhur 2, asar 2, makan goreng. Lepas itu naik kereta balik, tinggal buat ba'diyah dia saja. Semua sunat-sunat boleh. Ana sembahyang sunat tak berapa dalam kereta, tak sempurna lah. Ana kau mesti dekat musalla, sembahyang, berdiri, rukuk. Kalau kau ada time, kalau kau sampai, kalau kau rajin, grab first yang dapat. Kau rajin sampai sana, kau sembahyanglah sunat lain apa pulanya, tambah sunat-sunat lain semua. Ini grab apa yang dapat, khususnya bagi orang-orang yang malas macam kita ni. Balik sembahyang dalam kereta juga kau, balik aja kau dah boleh tidur dah. Balik aja dah boleh tidur ya. Buat, jangan tak buat je, boleh sembahyang itu ya. Atas motor pun boleh, atas motor pelan-pelan lah. Bahaya tak? Tak adalah bahaya. Budak boleh Superman atas motor tu kan pun boleh tangkan kau sembahyang, tak boleh ya. Jangan low sangat. Lowest safest. Rukuk half. Dalam kereta Abdul Salim Syatiri naik kereta saja terus. Budak-budak terim sembahyang maghrib di Dar, sembahyang isyak di Dar Mustafa. Jalsah Isnin di Sluk. Dulu jalsah Isnin di Sluk. Band dah tunggu. Dalam band semua sembahyang. Budak-budak semua tahu hukumnya budak-budak ya. Dalam band semua sembahyang. Kita tengok dalam band semua senyap, semua sembahyang, sembahyang ba'diyah dia semua dalam
dalam van. Begitu ya. Senang. Kita nak on the way nak pergi office, duha dah clear dah. Kalau daripada rumah saya sampai Parit Raja, clear. Duha 8 rakaat. 2 clear. Dah cukup dah. Gitu lah. Kalau sembahyang tarawih, kita pergi tempat, alamak surau ni pula bikin 8. Balik on the way, top up lagi 12 dalam kereta. Plus witir, top up lagi 8 dalam kereta. Sampai rumah, tarawih dah cukup 20, witir dah cukup 11. Begitu ya. Buat sembahyang kita, buat dalam semua begitu. Jangan tinggalkan sembahyang sunat. Ada yang ringan, buat rebut, ambil gitu dia dengan sembahyang fardu tak boleh tidak kena turun. Dan dengan syarat kereta tak boleh berhenti. Kereta tak boleh berhenti. Kalau berhenti, turun menghadap kiblat. Tidak batal sembahyangnya. Berhenti traffic light lain cerita. Sebab berhenti traffic light itu kira gerak tau, enjin still bergerak dan kita tak boleh turun pun. Berhenti traffic light lain cerita ya. Begitu. Sembahyang dalam kereta, jadikan surau sembahyang masjid kereta kita tu surau bergerak. Saya kadang dulu nanti nak balik dari Singapura nak masuk Johor, kita belum sembahyang tarawih, lepas buka kita nak berangkat balik dalam kereta kita sembahyang. Nanti abang driver tu bukan main suka, hari kereta saya jadi surau lah Ustaz, surau tarawih. Suka kereta dia jadi surau, begitu ya. Sembahyang, kena sembahyang. Jangan pemalas. Orang kalau sakit tidak, sakit pun boleh sembahyang baring, boleh sembahyang duduk semua. Tak sembahyang, apa tu namanya? Pemalas. Dah, tak ada lah sini. You cannot say, I'm busy lah, I'm what lah, apa semua. The word is, kau pemalas. Dah, itu aja. Itu. Jaga khusyuk dalam salat. Hendaklah anda berkhusyuk di dalam salatmu. Lazimkan hadir hati dalam salat. Berdiri dengan baik, tertilkan bacaan ayat-ayat Al-Qurannya, cuba memahami maknanya. Rukuk dan sujud biarlah sempurna, dan begitu juga dengan semua rukun-rukunnya. Jagalah sunat-sunat itu dan adab-adabnya, dan yang telah disuruh oleh syarak untuk menunaikannya di dalam salatmu itu. Dan awas jangan sampai berlaku kekurangan atau terluput suatu sehingga salatmu tidak sempurna. Jika anda tahu menjaga semua ini dengan baik, salatmu akan keluar putih bercahaya. Lalu dia berujar, moga-moga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Kalau tidak, keluarlah salatmu itu hitam legam. Lalu salat itu pun berkata, moga-moga Allah Ta'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kau menyia-nyiakan aku. Kalau kita sembahyang baik, sembahyang kita akan keluar cantik gemilang dengan cahaya yang putih. Diambil oleh malaikat atas talam dari cahaya. Dibawa, disimpan, dihadapkan kepada Allah. Disimpan di bawah arash. Disimpan pada arash. Dan sembahyang itu sebelum keluar, dia goodbye dengan kita. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan ahwalmu sebagaimana kau menyempurnakan pelaksanaan kami. Sembahyang tak senonoh. Asal boleh saja. Sembahyang ini keluar sebagai hitam. Tak naik sejengkal pun. Digumpal macam kain buruk, dilemparkan balik muka kita. Maka sembahyang itu akan kutuk. Sebenarnya Allah Ta'ala sia-siakan kau sebagaimana kau sia-siakan pelaksanaan kami. Sembahyang dengan yang baik. Baik. Telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma agala minha. Tiada dikira bagi seseorang itu dari sembahyangnya kecuali apa yang diakalkannya, iaitu hadir fikirannya. Kau menerawang melayang saja tidak boleh, tidak ada pahalanya ya. Insya-Allah kita sampai sini, akan kita sambung dan kita hurai ya. Insya-Allah kita taruh nota di situ, kalau kita jumpa kita nak bincang 6 kerja hati dalam sembahyang. 6 kerja hati dalam sembahyang. Taruh dulu poin-poinnya, kita akan bincang. Yang pertama mesti kena hudurul qalb, hadir hati. Mesti hadir hati. Yang kedua tafahum, memahami.
Memahami, iaitu dua ya. 2A, B, C. 2A, memahami bacaan. 2B, memahami perbuatan. 2C, memahami hati, perasaan. Baik, itu kedua. Yang ketiga ialah apa? Ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Kau sembahyang menghadap Allah yang maha besar, kau kecut hati kau. Yang keempat, haibah, rasa Allah maha haibat, maha perkasa, dan dengan ini timbul khauf dalam hatimu. Menghadap kepada Tuhan sedangkan kau orang banyak dosa menghadap Tuhannya. Yang kelima, dahlah kau begini semua, kau kena ada apa? Raja, harap. Harap, ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Harap. Yang kelima ialah harap dalam sembahyang. Yang keenam ialah malu. Malu menghadap depan Tuhan. Kotor bolor. Dengan comot-comot menghadap kepada Tuhan yang maha suci, maha agung. Malu tak? Ini 6 kerja hati dalam sembahyang. InsyaAllah akan kita bincang pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah akan kita bincang tentang khusyuk dalam sembahyang. Macam mana menghasilkan khusyuk. Termasuk sembahyang yang laju tu adalah menghasilkan khusyuk. Kita akan sembahyang yang slow motion. Itu yang apa? Itu bukan khusyuk, makin lalai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang tarawih, alamak 20 rakaat dah Allah. Agak-agak khusyuk tak? Masih awal je hati kau dah gitu. Tapi terus terang, kita semua orang yang suka sembahyang ke tak suka relax. Suka relax ya, suka relax ya. Terus terang, kita kalau sembahyang tu boring ke tidak? Boring. Imam kena main peranan biar makmum dia tak boring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cedera tak? Tak cedera ya. Tak cedera. Dan boring tak? Tak boring. Tak boring ya. Swift. Sahabat bilang, tak aku sembahyang orang yang paling ringkas sembahyangnya, ringan sembahyangnya macam Rasulullah. Dan sembahyang yang Imam Ghazali ada bab sembahyang laju dalam kitab Ihya. Sembahyang laju ni menipu syaitan. Menipu syaitan ya. Jadi apa? Dia apa untuk menguatkan khusyuk kita. Sebelum sempat lalai dah tukar. Sebelum tempat lalai dah tukar. Dan syaitan ni tak masuk dari awal tau, dia masuk tengah. Kita semua Allahu Akbar, semua orang khusyuk pasal nak niat. Tengah baca doa iftitah separuh dia masuk. Dah masuk Fatihah separuh dia masuk. Tak dari awal, dia masuk. Setiap section dia masuk. Dia belum masuk kita sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Dah nak habis. Dia standby lagi. Dia baru nak masuk kita dah waladdallin. Dah habis. Dia belum masuk lagi. Dia baru nak masuk kita sudah minal jinnati wan nas. Tunggu rukuk. Dia tak masuk kita dah sami Allahu liman hamidah. Dia dah masuk. Sampai dah assalamualaikum warahmatullahi, dia tak dapat masuk. Begitu ya. Dia masuk, dia tunggu. Kalau slow dia masuk. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Allah Taala menerima kita, ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.